Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan lagi dalam kelas Sirah tahun 4. Okey, seperti biasa sebelum kita mula kelas, boleh tutup dulu video ni dan buka selepas awak baca doa. Okey, untuk Sirah tahun 4 hari ini, kita akan masuk tajuk baru iaitu pelajaran 6, Pembukaan Kota Mekah. Hari ini adalah hari Rabu, 7 Julai 2021. Okey, sebelum daripada tu, ingat lagi tak tajuk apa yang kita belajar minggu lepas? 2 minggu kita belajar tajuk tu, Perjanjian Hudaibiyah. Okey, jadi sebelum kita belajar tentang pembukaan Kota Mekah hari ini, kita akan bersama-sama dulu buat latihan untuk tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Jadi boleh buka dulu buku aktiviti awak. Muka surat 18, buka dulu. Kita akan buat bersama-sama. Okey, kita akan buat bersama-sama. Awak akan salin je apa yang Mu'allimah tunjuk. Sambil kita buat ulang kaji. Okey, soalan yang pertama dalam muka surat 18 ni. Bilakah berlakunya Perjanjian Hudaibiyah? Okey. Bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Kan? Okey, bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Okey, boleh tulis. Sambil mengingat. Sambil mengingat. Bukan tulis sahaja, sambil mengingat. Okey, yang kedua. Berapakah bilangan orang Islam yang ingin mengerjakan umrah di Mekah? Okey. Beramai? 1,400 orang. Kan? Okey, 1,400 orang. Okey, soalan yang ketiga. Bagaimanakah berlakunya Perjanjian Hudaibiyah? Okey, dia cerita sikit tentang macam mana berlaku Perjanjian Hudaibiyah. Kita cerita secara ringkas sahaja. Okey. Kedua-dua pihak musyrikin Mekah dan orang Islam menghantar wakil kan untuk berunding. Dan lepas tu berlakulah Perjanjian Hudaibiyah. Okey. Yang keempat, apakah rentetan daripada peristiwa penawanan Saidina Uthman oleh musyrikin Mekah? Okey. Selepas dia tahu yang Saidina Uthman ni dibunuh kan, dapat berita palsu tu, Saidina Umar dibunuh, maka orang Islam mengadakan perjanjian taat setia untuk menuntut bela pembunuhan Saidina Uthman. Ingat lagi tak nama perjanjian tu? Bai'atul Ridwan kan, yang di bawah pokok tu. Okey. Yang 5 ni senang sangat. Apakah persetujuan utama antara musyrikin Mekah dengan orang Islam? Yang pertamanya, orang musyrikin Mekah mengadakan gencatan senjata. Dia kena berhenti nak serang orang Islam. Mengadakan gencatan senjata. Dan orang Islam pula kena menangguhkan ibadah umrah pada tahun tersebut. Tak jadi dah, walaupun dia nak pergi umrah ke Mekah, tapi dia terpaksa tangguhkan hasrat dia. Dan kedua-dua persetujuan ini dicapai oleh musyrikin Mekah dengan orang Islam. Okey, jadi selesailah ulang kaji kita tentang tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Jangan lupa Perjanjian Hudaibiyah, kerana daripada Perjanjian Hudaibiyah ni lah berkait rapat dengan tajuk baru yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Untuk tajuk baru pada hari ini, murid-murid bolehlah buka buku teks muka surat 35. Okey, 35 yang ni. Pembukaan Kota Mekah. Okey, Mu'allimah besarkan yang bawah tu. Kita sama-sama baca. Okey. Pembukaan Mekah bermaksud. Maksudnya apa? Apakah pembukaan Mekah ni? Okey. Pembebasan Mekah daripada kekuasaan musyrikin Mekah
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam secara aman. Secara aman, bukan berperang ni dia memang nak pergi dengan kelengkapan perang, tapi alhamdulillah Nabi dapat melakukannya secara aman. Okey. Yang kedua, soalan yang kedua. Ni pembebasan Mekah. Okey. Bilakah pembukaan kota Mekah ni berlaku? Peristiwa pembukaan Mekah itu berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Okey. Perjanjian Hudaibiyah tadi Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah kan? Okey. Boleh buka muka surat 36 pula. 36. Okey, Maklimah besarkan depan ni. Okey. Kita tengok. Kat nombor 3 ni, dia ada apa sebenarnya? Kaum musyrikin Mekah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Kaum musyrikin Mekah telah menyokong kaum Bikr. Okey. Kaum Bikr ni dia nak menyerang kaum Khuza'ah. Okey. Yang menjadi sekutu orang Islam. Okey, sebenarnya macam ni. Kaum Khuza'ah ni dia berbaik dengan orang Islam dan dia ada perjanjian dengan orang Islam. Okey, maksudnya dia sanggup menerima pentadbiran ataupun pemerintahan Nabi walaupun dia tak masuk Islam, kaum Khuza'ah ni. Kaum Bikr ni pula dia nak serang kaum Khuza'ah. Dia nak serang kaum Khuza'ah, sebenarnya siapa yang berjanji setia dengan Rasulullah tak boleh diserang oleh musyrikin Mekah. Tapi bila kaum Bikr minta tolong, musyrikin Mekah pergi tolong. Jadi itulah antara sebabnya boleh berlaku pembukaan kota Mekah. Iaitu apa? Kaum musyrikin ni langgar perjanjian Hudaibiyah. Sebab tu Maklimah kata perjanjian Hudaibiyah ni sangat penting sebab dia berkait dengan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Kan? Okey. Abu Sufyan berasa serba salah kerana telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun usaha Abu Sufyan itu tidak berjaya menghalang kemarahan orang Islam ke Mekah. Dia yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menawan Mekah. Dia rasa serba salah, dia menyokong kaum Bikr tu dan juga dia pergi jumpalah Rasulullah tapi Rasulullah tak terima dah. Dah langgar sangat kan? Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bantuan 10,000 orang Islam Madinah. Kena ingat 10,000 orang Islam Madinah dan sekutu-sekutunya iaitu orang-orang yang berbaik dengan Rasulullah lah telah membuat persediaan dengan baginda menuju ke Mekah. Okey. Seterusnya apa yang berlaku? Setibanya mereka di Juhfah, Abbas bin Abdul Muttalib sekeluarga. Abdul Muttalib ni siapa Atuk Nabi kan? Jadi Abbas ni siapa? Bapa saudara Nabi. Okey, jadi Abbas bin Abdul Muttalib sekeluarga bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seterusnya memeluk agama Islam. Tengok. Okey. Memeluk agama Islam, mereka berhenti di Marruz Zuhran, Wadi Fatimah. Okey. Kita tengok serangan psikologi. Ada serangan psikologi dalam perang ini. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan serangan psikologi dengan mengarahkan tentera-tenteranya menyalakan api supaya orang musyrikin Mekah berasa gentar atau takut. Okey, tengok ni strategi. Strategi Rasulullah adalah serangan psikologi. Menyalakan api. Okey. Menyalakan api, serangan psikologi ni maksudnya kita buat sesuatu yang boleh menakutkan musuh. Kan? Walaupun kita, maksudnya kalau kita 10,000, kita nampakkan dia lagi ramai. Maksudnya macam tu. Jadinya menyalakan api ni
Maksudnya, Nabi bila nyalakan unggun api banyak-banyak waktu malam, dia nampak macam meriah, kan? Nampak macam ramai sangat orang. Jadi, orang musyrikin Mekah, ramainya yang datang, habislah kita. Kan? Okey. Yang kat sini juga, kena ingat dah, nama Abbas bin Abdul Muttalib. Dia antara yang memeluk Islam ni, masa nak perjalanan nak pergi Mekah ni dah. Okey. Muka surat 37 pula, belek. Okey, kita baca. Abu Sufyan berasa tertekan tengok api tu. Lalu keluar daripada Mekah mengintip kedudukan orang Islam di Wadi Fatimah. Dia gitar deh. Tindakan Abu Sufyan disedari Saidina Abbas bin Abdul Muttalib. Saidina Abbas memujuknya memeluk Islam. Okey, Saidina Abbas pujuk Abu Sufyan peluk Islam. Akhirnya Abu Sufyan bersetuju. Lalu dibawa Abu Sufyan tu, Abbas bawa Abu Sufyan tu, dibawanya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan bersetuju memeluk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada 17 Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Marruz Zuhran menuju ke Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun perbarisan tentera Islam. Tiap-tiap pasukan mempunyai bendera masing-masing. Mereka dipimpin oleh ketua masing-masing. Ada beberapa pasukan beberapa kumpulan Nabi bentuk daripada tentera-tentera tu, kan? Okey, ingat yang ni yang kedua. Abu Sufyan pun sama dia. Dalam peristiwa ni dia antara tokoh selain daripada Abbas bin Abdul Muttalib yang peluk Islam. Awal lagi, kan? Sebelum daripada Nabi dah berjaya masuk Mekah lagi. Okey. Di Tua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pemimpin-pemimpin yang dipilih memasuki Mekah dari arah yang berbeza. Okey, kat sini ada satu lagi strategi Nabi, iaitu selain daripada menyalakan api, Nabi susun kumpulan-kumpulan tentera memasuki Mekah daripada arah yang berbeza. Daripada arah lain-lain. Macam terkepung Mekah ni. Tak boleh nak tubik dah. Arah ni ada tentera, arah ni ada tentera, arah ni ada tentera. Okay? Okay. Kat sini juga, Mu'alimah nak menarik perhatian awak kepada nama ini. Khalid Al-Walid. Okay, kita baca. Kumpulan Khalid Al-Walid masuk dari arah selatan. Khalid Al-Walid pula Khalid Al-Walid ni dia dah lah masa peristiwa Perang Uhud. Ingat tak? Panglima perang, ke? Perjanjian Hudaibiyah. Dia masih lagi panglima perang sebelah musyrikin Mekah. Tapi pada pembukaan kota Mekah ni, Khalid Al-Walid dah masuk Islam. Siapa yang masuk Google Meet sekejap lagi, Mu'alimah akan cerita lebih lanjut tentang macam mana Khalid Al-Walid boleh masuk Islam. Okey. Kumpulan Zubair bin Al-Awwam masuk melalui Kidak dan berhenti di Jahan. Tentera yang dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk terus ke Mekah. Okey. Jadi selepas daripada awak tengok video ni, baca dengan Mu'alimah ni, biar awak boleh jawablah. Apa itu pembukaan kota Mekah? Kan? Pembebasan Mekah. Maksudnya bertukar tangan daripada musyrikin Mekah kepada orang Islam. Rasulullah lah yang boleh ambil balik dah. Okay? Okey. Bila berlaku? Ramadan, kan? Tahun ke-8. Okay? Okey. Sebab berlaku. Kerana melanggar perjanjian yang kita belajar lepas tu. Perjanjian Hudaibiyah. Dan strategi dia. Yang pertama apa? Nyalakan api. Dan yang kedua masuk daripada arah yang berbeza. Okey, jadi dengan itu berakhirlah kelas kita pada hari ini. Syukran lakum. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Siapa yang boleh masuk Google Meet, insya-Allah Mu'alimah akan ceritakan lebih lanjut tentang pengislaman Khalid Al-Walid. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.